Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada tidak kira yang Muslim ataupun yang bukan. Sebab saya ingin hari ini saya akan seperti itu. Nama saya ialah Ahmad Fuadi bin Anwar. Nombor mintik saya ialah 17-20F1029. Hari ini saya akan bentangkan tentang tajuk yang bernama Rukun Negara. Saya dari kumpulan 5, dan kumpulan ini terdiri daripada 3 orang. Terdapat lagi 2 rakan saya yang juga turut akan bentangkan tentang tajuk ini selepas ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita ke bahagian latar belakang rukun negara. Pengenalan rukun negara adalah kesan daripada peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Peristiwa itu mengancam keselamatan negara. Pentadbiran negara diambil alih oleh Magaran. Apa itu? Majlis Gerakan Negara. Magaran ini menubuhkan Majlis Perundingan Negara, iaitu MPN. MPN ini membincangkan isu berkaitan perpaduan negara, pembentukan ideologi negara, iaitu rukun negara. Maka terbentuklah rukun negara. Rukun negara ini diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Baik, yuk kita bagi bahagian matlamat rukun negara. Yang pertama, perpaduan akan diperkukuhkan. Yang kedua pula, mewujudkan masyarakat yang bersikap liberal terhadap budaya yang pelbagai. Yang ketiga pula, dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan masyarakat yang demokratik. Seterusnya pula, dapat melahirkan masyarakat yang menggunakan sains dan teknologi. Dan yang terakhir sekali ialah dapat mewujudkan masyarakat yang progresif. Baiklah, terdapat beberapa pasaran penting yang sikap liberal terhadap budaya yang pelbagai. Yang ketiga pula, dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan masyarakat yang demokratik. Seterusnya pula, dapat melahirkan masyarakat yang menggunakan sains dan teknologi. Dan yang terakhir sekali ialah dapat mewujudkan masyarakat yang progresif. Baiklah, terdapat beberapa pasaran penting yang saya nak anda semua dengar. Jika kita benar-benar mahu hidup sebagai satu keluarga dalam satu rumah bernama Malaysia, maka kita mesti ikhlas antara satu sama lain. Jika kita ikhlas, maka kita tidak boleh kata apa-apa yang akan menyakiti hati dan perasaan antara satu sama lain. Kita juga tidak boleh buat apa-apa yang menyusahkan hati orang lain. Sebagai ahli keluarga yang ikhlas, kita mestilah selalu tolong-menolong sesama kita. Yang kaya tolong yang miskin, yang maju tolong yang kurang maju. Dengan cara itu, barulah kita akan jadi satu bangsa dan negara yang bersatu padu dan kuat. Semua orang akan bahagia. Barulah Malaysia dihormati oleh dunia. Baik, di sini sampai di sini saja video saya. Dan saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah menonton video ini, dan saya harap anda semua masih lagi menonton video ini kerana terdapat lagi 2 rakan saya yang akan membentangkan tentang tajuk ini. Saya juga amat menghargai jasa anda kerana masih lagi setia mendengar sedikit sebanyak maklumat yang berfaedah. Dan saya mengucapkan selamat menonton bagi bahagian yang seterusnya, iaitu prinsip rukun negara dan yang lain. Terdapat 2 lagi rakan saya yang turut berkongsikan maklumat dari tajuk ini. Selamat menonton, and don't forget to subscribe, like and share this video, and I hope
that this video is not boring, and please share this video so everyone can get this video and you all can know what is Rukun Negara. Thank you, bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amir Yusof bin Zulkarnain. Nombor matrik saya adalah 17-20F1007. Dan dua orang rakan saya lagi akan membentangkan tajuk tentang rukun negara. Terdapat 5 prinsip rukun negara. Yang pertama, kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan dan undang-undang, kesopanan dan keselaan. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan pada Tuhan adalah bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan melalui kepercayaan beragama yang betul akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan persekutuan memperuntuk bahawa Islam ialah agama persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Di mana-mana bahagian di dalam persekutuan, jawatan kuasa pengubalan rukun negara menyedari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam kehidupan manusia, ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan juga suatu bangsa dan negara. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing. Prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara. Contoh-contoh yang terdapat dalam ini adalah nilai-nilai perpaduan dalam kehidupan dan akhlak yang mulia. Yang kedua adalah kesetiaan pada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berparlimen dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Selaras dengan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai raja mengikut perlembagaan, sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri dan yang di-Pertuan Agong bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Seri Paduka Baginda, raja-raja dan yang di-Pertuan negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pun, kesimpulannya, perpaduan kaum adalah matlamat penting yang ingin dicapai oleh semua negara, termasuklah Malaysia. Ia penting kerana tanpa perpaduan, sesebuah negara itu akan menjadi lemah, sukar untuk dibangunkan dan mudah diancam sama ada oleh kuasa luar maupun dalam negara itu sendiri. Oleh itu, rukun negara diwujudkan ekoran daripada peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada tanggal 13 Mei tahun 1969. Tragedi ini telah membuka mata dan menyedarkan kita semua betapa pentingnya bersatu padu dan hidup dengan aman dan damai, serta menghindari sifat curiga dan mencurigai satu sama lain. Seterusnya, mengamalkan rukun negara akan melahirkan rakyat yang bersatu padu, muhibah tanpa mengira kaum, serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Melalui perpaduan yang mapan, akan dapat membantu negara mempertingkatkan dan mempergiatkan pertumbuhan ekonomi, mengekalkan kestabilan politik dan sistem pemerintahan negara demokratik. Kesimpulan, rukun negara harus dilihat sebagai internal cohesion atau kuasa dalaman yang dapat mengikat perpaduan dan semangat patriotisme di kalangan rakyat. Objektif dan prinsip
yang terkandung dalam rukun negara itu masih relevan untuk membentuk jati diri dan kepribadian rakyat. Apa yang perlu ialah penghayatan terhadap rukun negara mesti disemarakkan kembali melalui gagasan Satu Malaysia sebagaimana yang telah disarankan oleh kerajaan. Itu, saya ingin menyeru kepada semua rakyat Malaysia supaya menjadikan perbezaan kaum sebagai sebuah keunikan dalam berbangsa dan bernegara agar terlihat indah dengan banyaknya warna dan janganlah menjadikan sebuah perbezaan sebagai kesombongan dalam berfikir dan bertindak dengan menyebabkan berlakunya perpecahan antara kaum. Seterusnya, kita mestilah bersatu padu antara kaum supaya negara kita aman dan damai serta kita dapat hidup dengan selesa di negara yang bertuah ini.